Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pagi ini kita masuk kepada pasal yang ke-6, yaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang merosakkan tauhid. Kalau sebagai contohnya kita hendak jadikan tanaman kita subur, kita bercucuk tanam, nak jadikan tanaman kita subur, kita kena tahu juga perkara-perkara yang boleh merosakkan tanaman ini tadi, agar kita dapat lindungi tanaman daripada perkara-perkara tersebut. Kalau ada sebagai contohnya anai-anai ataupun binatang perosak yang lain seperti serangga yang memakan daun-daun pokok ini tadi, maka kehendaklah kita lindungi pokok yang ditanam ini tadi daripada binatang perosak tersebut. Barulah pokok ini akan membesar dengan baik, akan subur dan menghasilkan hasil tanaman yang bagus. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau kita nak tubuh kita sehat, maka kita kena tahu apakah makanan-makanan yang boleh merosakkan kesihatan tubuh kita. Apa dia perkara-perkara yang boleh menjejaskan kesihatan kita? Barulah nanti kesihatan kita akan terjaga dengan izin Allah. Begitu jugalah dengan akidah tauhid ini. Akidah tauhid ini akan dapat dijaga, akan dapat dipelihara daripada perkara yang merosakkannya dengan kita mempelajari apakah perkara yang bertentangan dengan tauhid ini, iaitu apa perkara yang boleh merosakkan tauhid. Di sini penulis hendak menjelaskan tentang perkara-perkara yang merosakkan tauhid. Kata beliau, perkara yang merosakkan tauhid, sebagaimana yang telah dijelaskan, tauhid merupakan perkara paling utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Kita dah tahu tauhid ini berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kejayaan atau kegagalan seseorang dalam kehidupan di dunia dan akhirat bergantung kepada sejauh mana dia menunaikan tanggungjawab mentauhidkan Allah. Nak berjaya, kita kena ambil berat tentang tanggungjawab mentauhidkan Allah ini. Kalau gagal, kalau kita tidak menjaga ataupun menunaikan tanggungjawab mentauhidkan Allah ini, maka kita akan gagal dalam kehidupan. Sama ada kehidupan di dunia lagi sebelum hari akhirat. Untuk menunaikan tanggungjawab tersebut, selain daripada memahami makna tauhid, umat Islam mesti memahami apakah perkara-perkara yang merosakkan tauhid. Dengan itu dia dapat memelihara tauhidnya, seterusnya selamat daripada tipu daya syaitan yang sentiasa berusaha menyesatkan anak Adam. Perlu diingatkan bahawa perosak bagi tauhid adalah syirik. Apa yang merosakkan tauhid? Dosa syirik. Ia merupakan sebesar-besar dosa yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah. Kita kena tahu, dosa yang paling besar sekali yang dilakukan oleh manusia adalah dosa syirik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?
Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi jawab, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah ataupun mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Hadis ini jelas menyatakan tentang dosa syirik merupakan dosa yang paling besar sekali. Oleh itu kita umat Islam, bila kita tahu bahawa ini merupakan dosa yang paling besar, hendaklah kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan dosa syirik. Bagaimana sesuatu amalan itu dikira sebagai syirik, untuk kita selamat daripadanya, untuk kita selamat daripada dosa syirik tersebut. Kalau tak selamat, kita akan terjebak kepada dosa yang besar ini dan akan dihukum oleh Allah di hari kemudian, waliyazubillah. Jadi kita kena apa? Kita kena tahu apakah yang dikatakan dengan syirik. Ramai masyarakat di negara kita, mereka tidak didedahkan dengan bahayanya dosa syirik. Syirik pun mereka tak tahu. Oleh itu kita umat Islam perlu berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bahayanya dosa ini dan apakah yang dimaksudkan dengan dosa syirik. Syirik merupakan dosa yang tak akan diampunkan oleh Allah sekiranya seseorang itu mati tak bertaubat. Duduk jarak sikit, duduk jarak. Kalau mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada dosa ini, maka seseorang itu akan pasti masuk ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan kesyirikan yang dilakukan dengannya. Kita buat amalan syirik, mati tak bertaubat, waliyazbillah. Bila manusia itu melakukan amalan syirik, dia mati tidak bertaubat, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah. Dan Allah berhak mengampunkan dosa selain daripada syirik. Walaupun seseorang itu mati tak bertaubat, Allah berhak untuk mengampunkannya buat sesiapa yang dia kehendaki. Sipulan sebagai contohnya berjudi ataupun minum arak, ini dosa besar juga. Katalah dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, ada lagi peluang untuk mendapat keampunan Allah. Kalau Allah hendak mengazab dia, menghukum dia, layak dia dihukum kerana dia dah melanggar perintah Allah, melakukan larangan Allah. Dan kalau Allah hendak mengampunkan dia, memaafkan dia, maka Allah boleh mengampunkannya. Adapun syirik tidak sekali-kali akan diampunkan oleh Allah. Oleh itu kita umat Islam perlu menjaga keimanan kita, tauhid kita, dengan kita belajar apakah perkara yang merosakkan tauhid tersebut, iaitu dosa syirik. Bila manusia tak tahu, maka mereka mudah terjebak kepada dosa ini. Kata penulis, makna syirik dari sudut bahasa, syirik membawa makna perkongsian, syirkun, perkongsian. Oleh itu dinamakan syarikat itu syarikah kerana apa? Kerana ia merupakan perkongsian di dalam perniagaan. Si pula ni nak berniaga, lalu dia ajak
keluarga dia ke ataupun sahabat dia. Mari kita berkongsi untuk memulakan perniagaan ini. Jadi perniagaan ini dipanggil apa? Syarikah. Syarikah itu membawa maksud perkongsian lah. Jadi bila disebutkan dengan syirkun, ia membawa makna apa? Berkongsinya sesuatu di dalam sesuatu perkara. Syirik adalah lawan bagi tauhid. Sekiranya tauhid membawa makna beriman bahawa yang mencipta, berkuasa dan mentadbir alam ini hanyalah Allah, maka syirik artinya menganggap ada selain Allah yang melakukan perkara tersebut. Ada yang berkongsi dengan Allah Azza wa Jalla di dalam ciri-ciri rububiyah ataupun uluhiyahnya ataupun pada nama dan sifatnya. Ini yang dinamakan dengan syirik. Bila kita sebut mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, maknanya kita beriktikad tiada yang berkongsi dengan Allah pada sifat-sifat ataupun ciri-ciri rububiyah ini. Kalau ada orang yang mendakwa ada selain Allah yang mentadbir, yang menguasai alam ini, yang memberi rezeki, maka orang tersebut telah pun mensyirikkan Allah pada rububiyah. Begitu juga pada uluhiyah. Kalau ada yang mendakwa ada selain Allah yang boleh membantu dia di saat dia kecemasan, yang boleh memberikan apa yang dia hajatkan, apa yang dia minta dan berdoa untuk mendapatkannya, maknanya orang tersebut telah pun mensyirikkan Allah pada uluhiyahnya. Sekarang ini pengertian syirik ini merujuk kembali kepada tauhid yang tiga ini. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah pada ketiga-tiga tauhid ini, maka manusia akan terjebak ke dalam dosa syirik. Dengan mereka beriktikad ada selain Allah yang berkongsi pada ketiga-tiga ciri ini, iaitu pada rububiyah, pada uluhiyah dan juga nama dan sifat. Sekiranya tauhid membawa makna tiada yang berhak disembah dan dilakukan ibadat kepadanya melainkan Allah, maka syirik artinya menyembah selain Allah dan melakukan ibadat kepada selainnya. Contohnya, seseorang yang mendakwa ada selain Allah yang mencipta dan mentadbir alam ini, seperti golongan Majusi. Pernah dengar golongan Majusi? Pernah ya? Orang-orang Majusi ini mereka beriktikad alam ini dikuasai oleh dua unsur. Unsur cahaya dan unsur kegelapan. Unsur cahaya mencipta kebaikan dan unsur kegelapan mencipta kejahatan. Ini iktikad orang-orang Majusi. Mereka tidak mentauhidkan Allah dengan berkeyakinan bahawa hanya Allah sahaja yang mentadbir alam ini. Mereka menganggap sebab apa berlakunya pertentangan di antara kebaikan dan juga kejahatan ini tadi. Manusia ada yang baik, ada yang jahat, mereka berlawan, bertelagah, bermusuhan antara satu sama lain sebagai contohnya. Jadi ini berpunca daripada dua perkara inilah, iaitu unsur cahaya dan unsur kegelapan. Jadi ini i'tikad yang batil. Ianya merupakan kekufuran dan juga kesyirikan pada rububiyah Allah. Kata dia seperti orang Majusi yang mendakwa alam ini dicipta oleh dua unsur, iaitu unsur cahaya dan unsur kegelapan. Unsur cahaya mencipta kebaikan, manakala unsur kegelapan mencipta kejahatan. Golongan ini mensyirikkan Allah pada rububiyahnya. Begitu juga orang yang mendakwa alam ini ditadbir oleh empat wali Allah,
yang bergelar wali kutub. Ini i'tiqad siapa? I'tiqad siapa ini ya Syahril? Yang mendakwa alam ditadbir oleh 4 wali kutub. I'tiqad siapa? Tak tahu. Faham i'tiqad siapa ni? Ya? Orang sufi tarikat. Mereka mendakwa alam ini ditadbir oleh 4 wali kutub. Tapi mereka tambah kalimah dengan izin Allah untuk mengelirukan manusia. Untuk mengelirukan manusia, mereka tambah dengan kalimah dengan izin Allah. Lalu ramailah di kalangan umat Islam yang terpedaya dan menganggap bahawa wali-wali tersebut boleh mentadbir alam ini, boleh menurunkan hujan, boleh menolak bencana, boleh mendatangkan mencipta sesuatu. Ini i'tiqad kelompok yang ghulu di kalangan ahli tarikat. Jadi kita umat Islam, kalau kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, kita dapati banyak Allah menegaskan bahawa yang mentadbir alam ini hanyalah Dia. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Allah kata apa di dalam ayat ini? Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah, yang mencipta langit dan bumi di dalam tempoh 6 hari. Kemudian dia tinggi di atas arasnya. Dia yang mentadbir segala urusan. Allah yang mentadbir apa yang ada di langit dan di bumi. Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Tiba-tiba mereka mendakwa bahawa wali-wali kutub ini diizinkan oleh Allah untuk mentadbir alam ini. Mana hujah mereka? Mana hujah yang mereka boleh datangkan daripada ayat Al-Quran dan hadis untuk menyatakan i'tiqad ini? Tak akan ada, tak mungkin, kerana ia bertentangan dengan ayat Al-Quran dan juga bertentangan dengan apa yang dinyatakan di dalam hadis Nabi. Tak mungkin mereka boleh mendatangkan walaupun satu dalil yang menunjukkan bahawa wali-wali ini boleh mentadbir alam ini dengan izin Allah. Melainkan kalau mereka mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Kalau yang seperti itu, memanglah boleh mereka mendakwanya. Oleh itu penting bagi kita umat Islam, kita memahami Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh salafus salih. Tengok tafsir Ibn Katsir, tafsir Tabari, Ma'alimut Tanzil, dan juga tafsir-tafsir yang lain, untuk kita pahami dengan betul apakah yang dikehendaki daripada ayat-ayat Allah ini tadi. Kalau tidak, manusia akan mentafsirnya mengikut hawa nafsunya. Senang sahaja mereka gunakan ayat Al-Quran untuk menyokong kepahaman mereka yang batil. Tak boleh. Generasi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, mereka mengubah ayat-ayat Allah, ubah kitab yang Allah turunkan kepada mereka supaya sesuai dengan hawa nafsu. Akan tetapi generasi yang terkemudian ini, mereka tak akan boleh mengubah Al-Quran ini. Allah dah nyatakan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, yang merupakan peringatan buat manusia, dan kamilah yang menjaganya.
Allah beri jaminan bahawa Al-Quran ini tak akan boleh diubah. Oleh itu apa yang dibuat oleh ahlul ahwa ini? Tak boleh ubah Al-Quran. Mereka ubah maksud Al-Quran supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebab itu penting bagi kita nak selamat, nak berjaya, kena ikut jalan salafus salih. Jangan kita memahami agama ini tanpa merujuk kepada generasi salafus salih. Jangan cuba faham sendiri, kerana itu merupakan jerat syaitan untuk merosakkan manusia. Mereka merasakan mereka telah pun mengikut dalil, namun mereka memahaminya mengikut hawa nafsu. Ingat bahawa Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam ayat yang banyak bahawa Dia yang mentadbir alam ini. Dia yang melakukan kesemua perkara yang berkaitan dengan urusan alam ini. Allah sebut dalam Al-Quran, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah suruh kita tengok apa yang kita masukkan daripada biji benih dan juga anak-anak pokok ke dalam tanah. Kita tanam. Allah kata, adakah kamu yang menanamnya lalu ia cambah tumbuh di atas muka bumi ini, ataupun kami yang melakukannya? Siapa yang menghidupkan biji benih dan tumbuh-tumbuhan ini? Allah tanya kepada kita. Kita ataupun wali-wali Allah? Tidak. Yang menghidupkannya, yang boleh menjadikan ia cambah di atas muka bumi ini, tumbuh di atas muka bumi ini adalah Allah Azza wa Jalla. Allah peringatkan. Begitu juga Allah nyatakan, afara'aitumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Allah kata, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Adakah kamu yang menurunkannya daripada awan ataupun kami yang menurunkannya? Allah tanya kepada kita. Bila Allah tegaskan seperti ini, takkan kita nak dakwa wali-wali Allah boleh menurunkan hujan dengan izin Allah. Jadi itu adalah batil. Walaupun mereka menggunakan kalimah dengan izin Allah, maka ingatlah bahawa ianya merupakan tipu daya syaitan untuk memesongkan manusia daripada akidah tauhid yang sebenar. Ingatlah umat Islam, dengan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis ini, maka kita akan memperolehi akidah yang murni, bukan dengan dakwaan-dakwaan yang batil yang tidak berlandaskan kepada dalil Al-Quran dan hadis, ataupun berpandukan kepada kefahaman salafus salih. Kata penulis, mereka juga mensyirikkan Allah pada rububiyahnya, kerana ayat-ayat Al-Quran jelas menegaskan bahawa yang mentadbir langit dan bumi serta segala isinya hanyalah Allah. Firman Allah, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maksudnya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Artinya rezeki yang datang daripada atas, seperti air hujan yang turun daripada awan, ataupun yang keluar daripada bumi, seperti tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan buat manusia. Siapakah yang memberi rezeki ini? Sudah tentu Allah Azza wa Jalla. Allah tegaskan di sini untuk kita sedar, rezeki yang datang ini datangnya daripada Allah, bukan daripada wali-wali. Allah yang menganugerahkannya.
Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Pendengaran kita, siapa yang berikan? Allah. Penglihatan kita, siapa yang berikan? Allah. Kalau Allah hendak mencabut nikmat ini, jadikan manusia itu buta, pekak, tak ada siapa pun yang boleh mengembalikan penglihatan dan pendengaran tersebut. Kuasa hanya ada pada Allah. Kita kena ingat Allah menegaskan tentang kekuasaannya di dalam ayat yang seperti ini. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup daripada kematian dan mengeluarkan yang mati daripada kehidupan? Kita hidup, kita mati, kesemuanya di bawah tadbir Allah. Dan siapa yang menjadikan mentadbir segala urusan, maka mereka akan berkata Allah. Maka katakanlah, maka kenapa kamu tidak bertakwa? Iaitu dengan menjadi orang yang tunduk kepada perintah Allah, taat pada perintah Allah, dengan beribadat hanya kepada Allah. Lihat, Allah nyatakan di sini, Allah tanya apa? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mentadbir segala urusan? Sama ada yang ada di langit dan juga di bumi ini. Allah tanya itu untuk kita jawab sesuka hati kita? Tidak. Allah beritahu orang musyrikin mengakui yang melakukan kesemua perkara ini, yang mentadbir segala urusan adalah Allah. Pelik bila adanya orang yang beragama Islam, mereka mendakwa bahawa wali-wali kutub ini juga mentadbir alam ini. Tok guru tarikat mempunyai kuasa untuk menentukan perjalanan ataupun mengubah perjalanan yang ada di dalam kehidupan di langit dan di bumi ini. Ini bukan dakwaan kita. Kita tengok kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang sufi sendiri yang menyatakan tentang karamah wali-wali mereka. Mereka beritahu bagaimana mulianya guru-guru tarikat ini kerana mereka diberikan karamah sehingga mereka boleh menentukan urusan yang ada di langit dan di bumi ini. Boleh menolak bala bencana, boleh memberi rezeki, boleh mencipta itu dan ini. Kesemua ini dinyatakan oleh mereka sendiri di dalam kitab mereka. Bukan kita yang mentahmah dan menuduh mereka. Baca kitab-kitab yang ditulis tentang wali-wali Allah ini oleh golongan sufi tarikat, maka kita akan dapati sesuatu yang pelik dan menggerunkan. Mereka menganggap wali-wali tersebut berkuasa. Seperti yang dinyatakan bahawa si fulan ini, dia merupakan anak murid kepada si fulan. Lalu dia menziarahi tok guru dia ni tadi, dan dia dapati bahawa tok guru dia sakit. Jadi apa yang dibuat oleh anak murid ni? Anak murid ni dah sampai makam yang tinggi jugalah. Dia kata, aku nak pindahkan sakit kamu pada aku. Dia kata, kerana apa? Kerana nak memuliakan tok guru dia ni tadi. Maka dia hendak pindahkan penyakit yang menimpa tok guru ni kepada dia. Lalu lepas itu bila dia pulang, menurut dakwaan orang tarikat lah ni, lalu penyakit yang ada pada tok guru ini berpindah kepada muridnya tadi, dan tok guru ni sembuh. Antum percaya perkara yang seperti ini? Tok guru ataupun ahli tarikat boleh memindahkan penyakit mengikut apa yang mereka kehendaki? Ini yang disebutkan oleh mereka. Cerita-cerita yang berbentuk dongengan kebatilan ini banyak disebutkan oleh mereka.
untuk memperdayakan masyarakat Islam. Kononnya inilah karamah wali-wali Allah. Ini adalah batil. Ini adalah kesyirikan pada rububiyah Allah. Nabi SAW sakit. Tidak ada kita dengar perkara-perkara yang seperti ini terjadi kepada Abu Bakar dan Umar. Tak pernah kita dengar Abu Bakar datang jumpa Nabi, sedangkan mereka ini merupakan golongan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yang diredai oleh Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali merupakan sahabat-sahabat yang telah pun disaksikan menjadi ahli syurga. Tak ada kita dengar bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Abu Bakar pun datang kerana cintakan kepada Nabi, lalu dia nak pindahkan sakit Nabi kepada dia. Tak ada cerita yang seperti ini. Jangan kita tertipu dengan golongan sufi tarikat yang mendakwa dengan dakwaan yang batil ini. Rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis, dan juga apa yang kita dapati pada generasi salafus salih, khususnya di kalangan para sahabat yang merupakan semulia-mulia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan menyeru, kata penulis, begitu juga golongan yang menyeru nama orang-orang yang telah meninggal dunia untuk mengharapkan bantuan dan berdoa kepada orang-orang yang hidup untuk mendapatkan manfaat atau menghindarkan mudarat dalam perkara yang tidak mampu melakukannya melainkan Allah. Mereka mensyirikkan Allah pada uluhiyahnya. Firman Allah, wallazina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amati betul-betul apa yang Allah nyatakan di dalam ayat ini. Allah beritahu, dan orang-orang yang kamu seru, orang-orang yang mereka seru, salah tu ya, dan orang-orang yang mereka seru, yang betulnya mereka ya, dan orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak mencipta apa-apa, sedangkan mereka lah yang dicipta. Dalam ayat Quran, tengok semula, siapa boleh rujuk surah Yunus, wallazina yad'una min dunillah, bukan tad'una. Cuba tengok dalam Al-Quran, yad'una ataupun tad'una. Takut ada salah cetak di sini. Dan orang-orang yang kamu seru selain daripada Allah tidak mencipta apa-apa, sedangkan mereka lah yang dicipta. Ini bukan di dalam surah Yunus ni. Ini bukan dalam surah Yunus ni. Yang di dalam surah Yunus tu ayat yang sebelumnya, Qul man yarzuqukum minas sama. Di sini tak dinyatakan di dalam surah apa. Nanti rujuk semula ya. Dan orang-orang yang mereka seru selain daripada Allah tidak mencipta apa-apa, sedangkan mereka lah yang dicipta. Kamu menyembah selain Allah, memohon, mengharap kepada selain Allah. Adakah perkara-perkara yang kamu seru, kamu harap ini tadi boleh mencipta apa-apa? Ada? Matahari boleh mencipta apa-apa? Tak boleh. Begitu juga dengan lembu, patung berhala, boleh mencipta apa-apa? Tak boleh. Nabi Isa boleh mencipta apa-apa? Boleh. Lepas tu yang dia ambil tanah liat, kemudian dia buat bentuk burung, kemudian dia tiup tu, tiba-tiba jadi seekor burung.
hidup macam mana? Allah cerita dalam Al-Quran, Nabi Isa ambil tanah, kemudian dia buat bentuk burung, kemudian dia tiup, lalu hidup menjadi burung. Bagaimana? Anta ya Aba Hamzah. Sebab itu orang Kristian beriktikad bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nabi Isa itu anak Tuhan. Dia boleh buat perkara-perkara ini. Dia boleh menyembuhkan penyakit yang tidak boleh disembuhkan oleh ilmu perubatan. Jadi bagaimana Nabi Isa boleh mencipta? Allah dah beritahu ianya berlaku dengan izin Allah. Inni akhluqu lakum minat tini ka hayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Sesungguhnya aku, kata Nabi Isa alaihissalam, seperti yang Allah ceritakan dalam Quran, mencipta untuk kamu daripada tanah itu seperti rupa seekor burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi burung dengan izin Allah. Patut apa bezanya? Orang tarikat pun kata dengan izin Allah. Nabi Isa merupakan Rasul utusan Allah. Allah berikan mukjizat ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Bukan Nabi Isa mendakwa dia boleh melakukan perkara tersebut sesuka hati baginda. Tidak. Ini merupakan sebahagian daripada mukjizat yang Allah kurniakan buat baginda. Kamu siapa? Ada wahyu yang turun kepada kamu untuk mendakwa kamu boleh melakukan perkara yang sedemikian? Tak mungkin. Mana ada selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi orang yang diturunkan wahyu oleh Allah? Sedangkan kita tahu, kita beriktikad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir. Artinya tak ada dah wahyu diturunkan kepada manusia. Nabi Muhammad merupakan orang yang terakhir yang menerima wahyu Allah. Tapi biasalah orang tarikat, kerana mereka menganggap bahawa wali-wali Allah itu lebih mulia daripada Nabi, maka tak peliklah bahawa mereka juga mendapat ilham daripada Allah. Haddatsani qalbi an rabbi, kata mereka. Hatiku berkata kepada aku, yang mana ianya datang daripada Allah. Mana tahu ianya datang daripada Allah? Mungkin ia datang daripada syaitan. Bahkan memang ini datang daripada syaitan lah. Kerana apa? Kerana wahyu Allah telah pun terputus dengan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang terakhir yang menerima wahyu Allah. Selepas Nabi Muhammad tak ada dah manusia akan mendapat wahyu Allah. Baginda membawa petunjuk yang jelas, yang lengkap untuk menyatakan tentang kebenaran, mencukupi apa yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk panduan buat kita berjaya dunia dan akhirat, untuk kita mencapai martabat yang tinggi di hari kemudian. Tak perlu dah kepada syariat yang lain ataupun ajaran yang lain, fahaman yang lain selain daripada apa yang ada di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendakwa dia mendapat wahyu daripada Allah, maka dia merupakan orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ingat bahawa apa yang kamu sembah wahai manusia selain Allah, mereka tak mencipta apa-apa. Bahkan mereka lah yang dicipta. Lembu Allah yang cipta, matahari Allah yang cipta, bintang Allah yang cipta. Kenapa kamu menganggap perkara-perkara ini mempunyai kuasa
ke atas apa yang ada di langit dan di bumi ini. Amwatun ghairu ahya, mayat-mayat yang tidak hidup. Wali-wali itu semua dah mati dah. Orang-orang soleh yang mereka sembah ni semuanya dah mati. Bagaimana mayat-mayat ini boleh mendatangkan manfaat kepada manusia? Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka itu tidak mengetahui bilakah mereka akan dibangkitkan. Kerana mereka semua adalah merupakan makhluk ciptaan Allah, tunduk kepada tadbir Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembacaan tentang perkara ini pada hari esok. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.